Tinjauan bersama Pertubuhan 99 Kebajikan Insan Selangor dan yang dipertua Majlis Perbandaran Kelang mendapati longgokan sampah haram bertaburan di tepi jalan. Macam mana kita nak elakkan pada perkara ini berlaku? Saya ada idea. Hai, dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 6 akan menceritakan tentang Kita Semula. Di sini kami akan mengajar anda semua tentang bagaimanakah untuk mengamalkan amalan Kita Semula. Kita Semula adalah proses menukar bahan buangan menjadi bahan dan objek baharu. Kita semula bahan bergantung kepada kemampuannya untuk mendapatkan semula sifat yang ada pada keadaan asli atau asal. Ini adalah alternatif untuk pembuangan sampah konvensional yang dapat menjimatkan bahan dan membantu menurunkan pelepasan gas rumah hijau. Selain itu, kita semula dapat mencegah pembaziran bahan yang berpotensi berguna dan mengurangkan penggunaan bahan mentah segar, sehingga mengurangkan penggunaan tenaga pencemaran udara iaitu dari pembakaran dan pencemaran air dari tempat pembuangan sampah. Kita semula juga boleh mengelakkan berlakunya banjir yang disebabkan oleh longkang tersumbat dengan sampah. Hal ini kerana dunia kita pada masa sekarang telah mengalami pelbagai pencemaran yang disebabkan oleh kecuaian dan sikap mementingkan diri manusia. Antaranya adalah banjir, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan hujan asid juga sering berlaku disebabkan oleh sikap manusia yang mementingkan diri sendiri. Syifa, pihak berkuasa manakah yang bertanggungjawab dalam proses kita semula ini? Pengetahuan Anati dan semua, di Malaysia kita mempunyai beberapa pihak yang berkuasa dalam proses kita semula. Antaranya adalah Perikatan Malaysian Recycling Alliance Berhad iaitu MARIA. Perikatan ini dianggotai 10 ahli yang merupakan antara syarikat jenama yang terkenal di Malaysia. Antaranya seperti Colgate Palmolive Malaysia, Touch Lady Mill Industries, Ethical Group of Companies, Nestle Malaysia, Tetra Pak Malaysia dan sebagainya. Sebagai pengeluar, MARIA turut rasa bertanggungjawab untuk bersama-sama dengan pihak berkepentingan yang lain bagi menguruskan sisa pembungkusan pengguna. Seterusnya, industri fast moving consumer goods sudah lama menyokong pentingnya menguruskan dan kita semula sisa pembungkusan yang tidak dapat dielakkan. Selain itu, MARIA juga turut aktif menjalankan kempen kesedaran berkenaan pengurusan sampah dan kita semula di media sosial. Seterusnya adalah E-Idaman Sendirian Berhad, iaitu juga merupakan pihak yang menguruskan pembuangan sisa di negeri-negeri utara semenanjung Malaysia, iaitu Pulau Pinang, Perak, Kedah dan Perlis. E-Idaman juga membentuk Environment Idaman Sendirian Berhad untuk melaksanakan konsesi pengurusan sisa pekerja dan pengurusan pembersihan awam oleh Kerajaan Persekutuan dan seterusnya menubuhkan Green Resource Recovery Sendirian Berhad pada 2015 untuk memanfaatkan kawasan perniagaan bukan konsesi seperti kita semula, pengkoposan dan pengurusan tanpa pengurusan. Hasanah, apakah jenis-jenis bahan kita semula? Kitar semula terbahagi kepada dua bahagian Syifa, iaitu bahan buangan kering dan bahan buangan basah. Bahan buangan kering seperti kertas, kaca, tin, besi, manakala bahan buangan basah seperti sisa makanan. Tong kitar semula mempunyai pelbagai jenis bentuk, saiz dan warna. Bertentangan dengan kepercayaan popular, sebenarnya tidak ada piawaian kitar semula di Malaysia ataupun di seluruh dunia. Namun, terdapat panduan yang pada dasarnya merupakan cadangan untuk diikuti oleh semua orang. Antara kaedah kitar semula yang boleh diamalkan oleh masyarakat adalah dengan mengasingkan barang yang boleh dikitar semula dengan barang yang tidak boleh dikitar semula. Contoh barang yang boleh dikitar semula adalah seperti surat kabar, kertas, kotak, barangan plastik seperti botol plastik, tin, keluli tahan karat, pakaian, barangan elektrik. Selain itu, minyak juga boleh dikitar semula. Menarik bukan? Antara contoh barang yang tidak boleh dikitar semula adalah seperti mentol, sisa toksik, sel kering, lampin pakai buang kanak-kanak, bekas pembalut, makanan, tisu, styrofoam dan sebagainya. Seterusnya ialah dengan mengitar semula mengikut jenis barang seperti
Menggunakan tong gitar semula yang betul. Pertama, plastik. Kedua, kaca. Ketiga ialah logam. Kertas. Dan bahan organik. Nadia, bagaimanakah pula cara untuk mengitar semula bahan seperti minyak dan pakaian terpakai? Sebelum itu, mari saya ceritakan tentang isu menarik yang berlaku baru-baru ini, iaitu kempen pengurusan minyak masak terpakai yang telah dijalankan oleh pihak idaman di Kulim. Penduduk di Bandar Kulim berpeluang menukar minyak masak terpakai dengan barangan keperluan harian seperti sardin dan susu pekat manis. Inisiatif menarik ini ditawarkan oleh Majlis Perbandaran Kulim MPK bagi meningkatkan kesedaran orang ramai supaya tidak membuang minyak masak terpakai secara sesuka hati, termasuklah ke dalam longkang bagi menjaga alam sekitar. Idaman membeli minyak masak terpakai daripada orang ramai dengan harga RM1.20 sekilogram dalam bentuk nilai mata ganjaran. Selain itu juga, pada majlis perasmian kempen, pihak idaman telah berjaya mengumpul kira-kira 250 kg minyak terpakai. Pihak idaman sedia berhad dengan kerjasama Close Care akan menyelesaikan lambakan baju terpakai di rumah anda. Untuk maklumat, idaman akan mula membuat pembelian baju terpakai dengan harga 5 sen sekilogram. Sili, apakah kaitan masalah ini dengan peranan moral dan etika? Etika dan moral mempunyai peranan yang penting dalam isu ini. Antaranya ialah manusia perlu mengamalkan moral yang baik dalam kehidupan untuk kebaikan bersama. Manusia yang mempunyai moral yang baik akan berusaha untuk melakukan kebaikan kepada semua aspek. Masyarakat juga perlu mengamalkan etika deontologi. Etika ini ialah etika yang menitik beratkan konsep melakukan kebaikan dan keikhlasan. Dengan adanya masyarakat yang bermoral dan beretika deontologi yang baik, bumi kita akan menjadi bumi yang sihat dan cantik. Justeru, semua pihak perlu menitik beratkan kepentingan mempunyai moral yang baik dan beretika dalam kehidupan. Kesimpulannya, kita perlulah menjadikan amalan kita semula sebagai rutin harian. Dengan adanya amalan seperti ini, negara kita akan menjadi bersih dan maju. Rakyat Malaysia perlu mencontohi negara-negara maju yang menggambarkan amalan kita semula seperti negara Korea dan Jepun. Semua pihak perlulah berganding bahu dalam menjalankan peranan masing-masing bagi mewujudkan alam sekitar yang bersih untuk melahirkan generasi minda kelas pertama serta menikmati persekitaran yang bersih pada masa akan datang. #Selamatkan Bumi. Terima kasih kerana menonton.